Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hairul Aiman bin Hairul Anwar. Nombor medik 054179. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang sifatul untuk subjek akhlak al-tasawuf. Kod khusus USD 10 USD 1030100302. Saya akan membentangkan tentang sifat mahmudah dan juga sifat mazmumah. Okey. Di sini saya akan terangkan untuk slide pertama, sifat mahmudah untuk bahagian az-zuhud. Az-zuhud al-qana'ah min ad-dunya biqadarin ad-darurah wa huwa qadarin zadul raqib. Fa aslu nurun lil-ma'rifah fayasmiru halul inziwa wa yazharu 'ala al-jawarih bil kaffi ila an qadarin ad-darurah fi zadin tariq. Wa ad-daruri min zadi at-tariqu maskin wal malbis wal mat'am wal asaj. Okay, dalam sifat zuhud ini kita boleh lihat bahawa qanaah terhadap dunia sebatas hajat yang diperlukan, iaitu ukuran bekalan musafir untuk perjalanan. Asasnya adalah cahaya pengetahuan, kemudian membuahkan keadaan pengasihan diri uzlah, nampak terhadap anggota tubuh dengan menahan kecuali sebatas hajat yang diperlukan sebagai bekalan dalam perjalanan. Yang asal dari bekalan dalam perjalanan adalah tempat tinggal, pakaian, makanan dan perabot rumah. Hakikat zuhud ni merupakan satu perkara untuk meninggalkan jiwa daripada dunia dan menjauhkan diri darinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dia mampu memperolehinya. So, saya akan membentangkan tentang kamalul zuhud. Kamalul zuhud huwa zuhud fi zuhud bi an la ya'tidu bihi wa la yurah munsiban fa in min taraka dunya wa zannu annahu taraka shay'an faqad azamu dunya. Okey, yang kamalul zuhud bermaksud kesempurnaan zuhud. Kesempurnaan zuhud ialah zuhud dalam zuhud, iaitu dengan tidak menganggap diri ini zuhud atau mempunyai kedudukan. Maksudnya dia tidak mengakui dirinya mempunyai sifat zuhud itu. Sungguhnya orang yang meninggalkan kehidupan dunia itu dan menyangka bahawa dia meninggalkan sesuatu, maka sungguhnya dia telah mengagungkan dunia. Okay, selanjutnya saya akan menerangkan tentang fadilat zuhud. Fadilat zuhud dalam kitab Al-Haq wa Tasawuf, dia memberikan fadilat zuhud dalam berbentuk an-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, fadilat yang pertama dalam nas Al-Quran berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Okay, yang bermaksud kita boleh lihat, dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Kurnia Tuhanmu lebih baik dan kekal. Maksudnya dalam ayat Al-Quran ini Allah menerangkan, jangan kamu macam jangan kita indahkan saja kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang kafir ini untuk melatih zuhud dalam diri kita. Seterusnya faedah yang kedua kita boleh lihat dalam dalam ayat kedua, qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi man kana yuridu harsal akhirati nazil lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Okey. Surah Asy-Syura yang bermaksud, sesiapa yang menghendaki iaitu dengan amal usahanya faedah di akhirat, kami akan memberinya tambahan kepada faedah yang dikehendakinya. Dan siapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, kami beri kepadanya kebaikan di dunia itu, dan ia tidak akan beroleh satu bahagian pun di akhirat kelak. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang al-akhlaqul mazmumah untuk bahagian syarhul kalam. Syarhul kalam yang bermaksud keburukan berbicara. Okey, syarhul kalam kalau saya akan isi penting yang terdapat dalam bahagian syarhul kalam ni saya ambil, wa iza kana fi syai'in min futulil mustaghna anhu aswadu bihi wajhu al-qalbu wal azlamu hatta tantahi kasiratul kalam ila immatatu al-qalbi. Okey, kalau kita boleh tengok dalam keburukan berbicara ini, kalau maksud ni bermaksud, okey, pada jika dalam perbualan tu
tentang sesuatu yang tidak berguna maksudnya dia berkata lebih-lebih hingga tidak bermanfaat kepada orang, maka hitamlah permukaan hatinya, maka hatinya akan menjadi hitam. Oleh itu, jika kita berbanyak berbicara dapat berbicara dengan sebab banyak berbicara ini, dia akan mematikan hati. Kerana setiap kalimah menunjukkan setiap kalimah yang dikeluarkan oleh setiap manusia itu menggambarkan satu gambaran yang serupa kepada hatinya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang dalam bahagian keburukan berkata-kata ni diterbagi kepada 5 penyakit. Okey, yang pertama afatul lisan. Afatul lisan, okey, isinya al-alamu ana lisan rishna ala syarahanaha fi kitab afatul lisan fi al-ahya wa yatatawwalu zakrama wa yakfika al-amal bi ayatin wahidah. Okey, dalam bahagian isi ni, okey, kita boleh kita kena tahu bahawa yang biasa menimpa lidah manusia dari 20 penyakit tersebut ada 5 jenis penyakit, iaitu dusta, mengumpat, berbantahan, memuji dan bercanda. Okey, dalam bahagian penyakit lidah ni, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seorang hamba yang sentiasa berdusta kepada orang lain dan terbiasa melakukan perbuatan dusta ini, akhirnya dia akan dicap di sisi Allah sebagai pendusta. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan tentang isi yang terdapat juga dalam bahagian Syarul Kalam, iaitu al-afatu al-ghibah. Al-afatu al-ghibah, al-ghibah biqalbi haram kama annahu bil lisan haram illa an yadtiru ila ma'rifatahu bihaythu la yamkinuhu at-tajahul. Okay, yang bermaksud mengumpat dengan hati juga haram, sebagaimana mengumpat dengan kata adalah haram, kecuali bila perlu untuk mengungkapkan, manakala tak mungkin dengan pura-pura tidak tahu. Kita boleh lihat dalam mengumpat ni, kita boleh lihat dalam bahagian mengumpat ni, Nabi pernah bersabda bahawa mengumpat merupakan dosa yang lebih besar daripada perbuatan zina. Ketahuilah bahawa batasan mengumpat sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah bahawa kamu membicarakan, ni definisi sebab mengumpat ialah bila kita membicarakan saudara mengenai sesuatu yang dia tidak senang, maknanya dia tak suka tentang apa yang kita bicarakan itu, dan disampaikan kepadanya walaupun kamu benar. Itu maksud al-afatu al-ghibah. Okay, seterusnya isi yang terusnya saya akan terangkan tentang al-jaza' wal mujadalah. Al-jaza' wal mujadalah wahidun al-mir'ah huwa al-i'tiradu ala kalam khairu bi izharu khilalu fihi amma fi al-lafzi wa imma fi al-ma'na. Okey, yang bermaksud al-jaza' wal mujadalah ni maksudnya bantahan dan perdebatan. Dia juga termasuk dalam keburukan berkata-kata. Okey, dalam batasan bantahan, okey, dalam bantahan kita ada batasan ni. Batasan ialah menentang pernyataan orang lain dengan menonjolkan kelemahannya, baik dalam redaksi maupun dalam makna. Okey. Dalam isi ni Rasulullah ada bersabda. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang meninggalkan bantahan padahal dia benar, maka akan dibina untuknya sebuah rumah dalam syurga yang paling tinggi. Siapa yang meninggalkan dia sementara dia masalah, maka akan dibina untuk sebuah rumah di dasar syurga. Ini kerana meninggalkan perdebatan padahal dia benar itu sangatlah berat. Maksudnya, dalam ni dalam hal ni maknanya wajib ialah membenarkan kebenaran apa yang didengar dan mendiamkan kesalahan yang didengar. Seterusnya untuk isi yang terakhir dalam bahagian Syarah Kalam ila al-madah wa amal mamduh fa ila al-iftani qabwa an yuhadithu fi katsiran aw i'jaban muhinkan. Yang bermaksud dalam ni, orang yang zalim ada pun yang dipuji, penyakit pertamanya adalah timbulnya kesombongan atau kekaguman pada diri sendiri, padahal kedua sifat itu membinasakan pelakunya. Dengan ini kita boleh tengok dalam pujian terdapat 6 jenis penyakit, iaitu 4 pada yang memuji dan 2 kepada yang dipuji. Penyakit pertama yang adalah kadang-kadang dia berlebihan dalam memuji.
dalam menjemput sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam diri yang dipuji pun, yang menyebabkan dia menjadi pendusta. Okey, kedua, kadang-kadang dibilatkan kepada yang dipuji. Contohnya, orang yang dipuji tu rasa cinta yang tidak diyakini, maka dia menjadi munafik yang riak. Jelas dalam keadaan ni, pujinya kita boleh jadi dalam satu perkara yang baik. Kadang-kadang tu tidak boleh jadi satu perkara yang baik. Bila kalau kita berlebihan dalam pujian, boleh jadi dalam diri kita menjadi sombong, dan kita rasa meninggi diri terhadap orang lain. Okey, sampai situ saja pembentangan saya hari ini. Pembentangan ini disediakan oleh saya, Hairul Mihra Anwar, nombor metik 054179. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.